بنا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amin, amin, amin. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang amat saya kasihi, yang amat dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita rafakkan setinggi-tinggi puja dengan penuh kesyukuran kepada Allah taala di atas kurniaan Allah kepada kita. Sehari lagi usia dipinjamkan, sehari lagi umur dipanjangkan, sehari lagi peluang dibentangkan, sehari lagi ruang dibukakan. Terima kasih ya Allah. Ada ruang lagi untuk kita menjalani ibadah kita, bertaubat kepada Allah, seolah-olah kita nak mati esok hari. Kita bekerja seolah-olah kita nak hidup sampai bila-bila. Di antara petikan kata-kata hikmah dari lidah suci baginda sallallahu alaihi wasallam atas ruangan dan kesempatan masa yang Allah Taala kurniakan kepada kita pagi ini, kita rebut peluang untuk sama-sama kita menimba ilmu, menggali ilmu Allah yang maha luas ini dengan keadaan kita yang serba kekurangan, yang susah payah, yang terlalu banyak ghaflah ini. Kita cari satu ruang, satu ruang dalam kehidupan kita, dalam masa kita untuk sama-sama kita bermuzakarah ilmu. Yang mana Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat, celakalah orang yang melintasi taman syurga tapi kalau tak singgah. Barang siapa di antara kamu yang melalui taman syurga, hendaklah dia berhenti. Yakni apabila melihat orang-orang yang sedang duduk belajar, kamu singgah hati. Ada syafaat dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, dalam suasana kita yang macam ni, hari demi hari kita semakin selesa. Semakin selesa, walaupun awal-awal dulu kita rasa kekok sangat. Tapi Alhamdulillah, lama-kelamaan benda ni akan menjadi satu kebiasaan. Macam disebutlah norma baru. Kita selesa dengan suasana ni. Dan kalau diizinkan oleh Allah, kita bersuah wajah, maka kita kembali seperti dulu insyaAllah. Hari ini kita akan sambung pengajian kitab Jauhar Al-Mahfuz. Yang mana sambungan kita iaitu pada bab yang ke-8 pada menyatakan kelebihan bang ataupun kelebihan azan. Minggu yang lalu telah pun kita sama-sama berbicara, membincangkan tentang daripada mana azan itu mula disyariatkan, iaitu pada tahun pertama hijrah. Nabi sampai ke bumi Madinah. Siapakah di antara orang yang bermimpi azan? Di antaranya adalah dua orang sahabat Rasulullah, seorang yang bernama Abdullah, seorang lagi bernama Umar Al-Khattab. Kedua-duanya itu didatangi mimpi yang sama tentang diajarnya kalimah-kalimah azan. Walaupun pada permulaannya azan itu cadangan sahabat-sahabat nak suruh bunyi loceng lah, tiup terumpet dan sebagainya, dan kesemuanya ditolak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi tak mahu
menyerupai cara orang kafir beribadah. Dan insya-Allah minggu ni kita akan sambung pengajian kita dalam bab menyatakan kelebihan azan ini, iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan daripada Abi Sa'id. Okey, ini sedikit pengetahuan. Kadang-kadang Abu Sa'id, kadang-kadang Abi Sa'id. Macam tu juga kadang-kadang sebut Abu Bakar, kadang-kadang sebut Abi Bakar. Kadang-kadang sebut Abu Hurairah dan kadang-kadang sebut Abi Hurairah. Sama lah. Sama. Yang membezakan bu dengan bi saja. Ada sebab. Bila dia kata dan daripada. Bila dan daripada mengikut daripada hukum nahu yakni Arabnya. An itu harfun jar. Bila harfun jar, huruf jar itu sifat dia memajrurkan isim yang jatuh selepas dia. Maka dia jadi abi, dia tak jadi abu. Nah, sebab abi itu diarabkan sebagai majrur. Itu cerita bab nahu. Tapi kalau orang tanya, pasal apa abu, pasal apa abi, abang kata, tu pasal cerita nahu lah. Namun kedua-duanya itu sama. Kalau tak kata nak cerita dia isim majrur ke, dia isim apa ke, abang kata, itu cerita bab nahu lah. Tapi abu pun boleh, abi pun boleh. Cuma secara menunggal kita sebut abu, dia menjadi marfu'. Okey, sikit saja nah. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya bersabda Nabi SAW baginya, apabila ada kamu di dalam dusun, maka bang olehmu dan angkatkan suara kamu, maka bahwasanya tiada mendengar akan dia oleh segala pohon kayu dan tanah dan manusia dan jin, melainkan menaik saksi baginya pada hari kiamat pada Allah Ta'ala. Ini cerita daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa dia Abu Sa'id Al-Khudri ini? Dia adalah seorang sahabat Al-Ansar. Sahabat Al-Ansar ini dia di antara penduduk Madinah, penduduk tetap Madinah yang waktu Nabi SAW datang ke Madinah, dia adalah sahabat yang setia mengikuti baginda. Di antara sahabat yang Rasulullah kata tak banyak bercakap, tapi lebih banyak menghafaz. Orang yang banyak menghafaz ni, dia tak banyak cakap. Macam kita ni, kita banyak cakap sebab tu kita suka lupa. Kita ni tak boleh tengok orang yang nak cakap. Jangan kata apa nak kita buka-buka orang dalam ni punya lah nak cakap. Macam-macam. Macam-macam. Terutama saya macam-macam punya nak cakap. Lepas tu kita gaduh, kita lupa. Itu di antara salah satu sebab apabila kita banyak cakap, kita banyak lupa. Tapi Alhamdulillah, cakap kita bukan cakap kosong. Bukan cakap merapu. Cakap kita penuh dengan ibadah. Tanya khabar. Makan kedak lagi. Itu di antara pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan, mendatangkan keakraban dalam perhubungan silaturahim. Ibadah tu. Tapi yang Rasulullah nak cerita tentang Sa'id Al-Khudri ini seorang sahabat yang terlalu pendiam. Dia lebih banyak merakam daripada bercakap. Sebab tu, bila mana wafatnya baginda SAW, dia di antara sahabat yang paling banyak mengeluarkan hadis. Dan di antara sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang mana pernah pada satu ketika Nabi SAW jumpa dia dengan sahabat-sahabat. Masa tu musim sejuk. Ada di kalangan mereka yang tak ada baju. Dia punya susah sahabat-sahabat dulu kan. Saya pernah cerita yang Rasulullah jumpa Mus'ab bin Umair. Rasulullah sampai menangis sebab dia tak ada baju. Rasulullah peluk dia. Rasulullah selimut dia dengan rida Rasulullah. Seorang hartawan yang kaya raya. Apabila ikut berhijrah dengan Rasulullah, baju pun tak ada. Dia kata dia bukan tak ada. Ada tapi basuh. Bila basuh, nak tunggu kering yang tu. Maka untuk nak tunggu kering tu dia terpaksa tak pakai baju. Walaupun musim sejuk, itu Mus'ab bin Umair.
Dan begitu juga penduduk Al-Ansar ni ada juga yang miskin sampai tak ada baju. Jadi Said Al-Khudri kata bila mana kami tengok satu hari tu dia penduduk di luar masjid. Duduklah dengan kawan-kawan 3-4 orang. Dan satu kelompok kecil. Kata Said Al-Khudri. Kemudian tengok Rasulullah keluar bersama dengan sahabat-sahabat. Jadi Said Al-Khudri dia bukan saja pendiam kata Rasulullah. Tapi dia pemalu. Dia cukup menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tak pernah bertentang mata sembang dengan Rasulullah. Punya malu, punya hormat kepada Nabi. Dia nak sembang dengan Rasulullah sampai dia tak boleh panggung tengok muka. Sampai tahap tu Sa'id Al-Khudri ni. Jadi dia tengok-tengok Rasulullah tengah-tengah duk sembang, gamuk gelak-gelak lah. Ya Rasulullah, Rasulullah pula. Semua diam. Dalam keadaan dia tunduk berteleku ke bawah. Dia tak pakai baju. Kenapa dia tak pakai baju? Dia susah. Dia tak ada baju. Jadi bila duduk berimpit-rimpit dengan kawan, haba daripada kawan-kawan itu membuatkan badan dia adalah sedikit kepanasan pada badan sementara menunggu pakaian dia tu nak kering. Rasulullah ni tuju terus nak kat kumpulan mereka ni. Bila sampai kepada kumpulan mereka ni, dia kata, kenapalah Rasulullah awak lemai, awak tak jalan terus. Bukan kerana benci, kerana terlalu malu nak menatap wajah Rasulullah yang begitu indah dan tenang tu. Jadi dia tak mahu nak menghadap dengan Rasulullah. Dalam keadaan tunduk makin ke bawah, Rasulullah pergi pegang dia. Kenapa Rasulullah sentuh dia? Sebab dia tak berbaju. Rasulullah tahu. Dan ketika itu kata Sa'id Al-Khudri, aku rasa panas tapak tangan baginda. Tengok Rasulullah dia ikut suhu. Kalau musim sejuk, badan dia panas. Kalau musim panas, badan dia sejuk. Sebab nak memberi keselesaan pada teman yang mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah pergi duduk dekat dia kata dekat Rasulullah, pasal apalah singgah mai dekat kami, lebih kurang lagu tu lah. Dalam bahasa yang mudah kita faham. Kenapalah singgah kepada kami. Kami ni bukannya apa-apa. Kami bukan sahabat yang hebat-hebat. Kami ni bukan apa-apa. Kami hanyalah segelintir sahabat yang jauh dari kamu. Masa tu Rasulullah peluk. Rasulullah kata, bagi aku semuanya di hati. Bahkan yang tak ada di mata aku hari ni, sentiasa di hati. Termasuklah kita. Yang sentiasa ada di hati Nabi SAW. Kalau tidak, baginda tak menangislah kerana merindu umat yang dia tak pernah tengok. Hebat Rasulullah ni. Dan kemudian Rasulullah kata sambil dia usap badan-badan sahabat yang ada dekat situ, dia kata, wahai Sa'id Al-Khudri, aku tahu sesungguhnya kamu lebih banyak menulis daripada bercakap. Berikan khabar gembira ni. Dia buat satu hadis. Berikan khabar gembira kepada si fakir miskin bahawasanya mereka akan masuk ke syurga 500 tahun terlebih dahulu daripada orang kaya. Jadi kata-kata Rasulullah ini mengembirakan hati para sahabat yang fakir waktu tu. Jadi rasa seronok lah. Rasa seronok. Kata Sa'id Al-Khudri, Rasulullah ni, dia tahu kita berduka. Dia hiburkan kita dengan kata-kata yang indah. Dan tahu kata-kata Rasulullah itu bukan janji kosong. Bukan sekadar janji manis. Kata-kata baginda itu adalah janji yang benar. Ya ke? Dia kata, ya ke? Kalau kata dalam bahasa Arab, bala. Bahkan iya ke? Betul ke? Orang miskin macam kami ni boleh masuk ke syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Bahkan iya, kata Rasulullah. Kerana sesungguhnya orang fakir ni tak ada apa nak dihisap. Tak ada benda apa nak dihisap. Jadi terus ke syurga. Sementara orang kaya banyak sangat nak dihitungkan. Satu nak dibicarakan. Menyebabkan mereka terlewat 500 tahun untuk sampai kepada perjalanan seperti kamu. Bahagia sahabat dengar. Seronok. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Dia seronok sangat dengan hadis ni. Dia bahagia dan dia berbangga. Ketika ni bersusah hatilah sahabat-sahabat yang ada. Rasulullah nanti sampai pula kabar gembira untuk sahabat-sahabat yang kaya raya. Jadi inilah sifat Rasulullah. Menghiburkan para hati sahabat. Yang kaya lagu kayanya. Yang miskin lagu miskinnya. Yang papa kedana lagu papa kedananya. Hebat dalam pergaulan baginda. Sebab tu semua orang seronok suka nak kawan dengan dia.
rasa istimewa berada di sisinya. Baik, apa hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri yang ada dalam kitab kita ni? Dia kata Nabi SAW telah bersabda. Nabi kata, dia kata, apabila ada kamu di dalam dusun, yang ni orang yang ada dusun ke, orang yang ada tanah ke, orang yang nak masuk, kita kata kita baru beli tanah, atau mungkin dusun kita tinggal. Orang kalau kita ada dusun durian, kita akan masuk setahun sekali setiap musim. Ada orang yang dusun dia akan masuk tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu dia akan masuk. Ada yang jenis dia habis buah, tak masuk dah. Tunggu buah pula baru dia masuk. Tak kira lah dusun apapun. Tak kira lah dusun apapun. Walaupun tanam terung ke, cabai ke. Okey. Ini pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kalau kita jarang-jarang masuk, lepas tu kita masuk, bang olehmu. Dia suruh azan. Kenapa dia kata? Dan angkatkan suara kamu. Bagi kuat. Bagi derah. Kerana dia kata, maka bahawasanya tiada mendengar akan dia oleh segala pohon kayu. Subhanallah. Dan tanah. Dan manusia. Dan jin melainkan meniksaksi baginya pada hari kiamat pada Allah Ta'ala. Rupa-rupanya di dalam ruang tanah kebun kita tu ada penghuni lain selain daripada kita. Kalau kita masuk di situ, kita dengar bunyi suara hutan, bunyi cangkriknya, bunyi burung yang berkicau, bunyi ulak dia, bunyi pacat lintahnya, bunyi ikannya, bunyi macam-macam ada bunyi. Makhluk itu sebenarnya sedang bertasbih memuji Allah. Begitu juga dengan pokok-pokok dia yang berliuk lintuk di tiup angin. Begitu juga dengan tanah dia. Tanah kebun ni dia bau lain, bau dia sedap tu. Kita tak tahu nak cerita, kita bau, ini bau hutan. Dia lain ada bau dia, dah. Okey. Dan kesekalian mereka itu, ada satu lagi penghuni yang kita tak nampak, iaitu jin. Manusia tu kita nampak. Jin kita tak nampak. Kenapa Allah Ta'ala maksudkan di sini adanya jin di dalam hutan? Sebab sebelum Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi ini dipenuhi oleh penduduk jin. Waktu Nabi Allah Adam alaihi salam nak menjadi penghuni utama, penghuni pertama di muka bumi ini, Allah Ta'ala pesan kepada malaikat Jibril, suruh halau jin ni. Halau jin ni. Jangan bagi duduk di tanah lapang sebab akan dihuni oleh manusia. Nabi Adam dan anak cucunya. Jangan bagi duduk di tanah lapang. Kalau pergi mana? Suruh dia pergi duduk di bukit bukau, dalam hutan, di pulau-pulau. Hambat dia pergi duduk sana. Jadi, maka dihalaulah makhluk-makhluk jin ini duduk pada tempat yang orang tak duduk. Dalam hutan, di bukit bukau, di pulau-pulau. Manusia jahat pergi duduk kacau dia punya tempat tu yang kadang-kadang dia bawa penyepok tu, dia bawa penampak akhirat tetap bengkak sebelah dan macam-macam hak yang duk kena tu balik macam kita nak sengit. Adalah tu. Kita ni duk heran lah, awak tak mahu baik-baik ni. Itulah. Kan kadang-kadang pergi kencing pancut ikut dan. Sebab tu lah orang tua-tua dulu nanti keluarkan fatwa minta tabik tok nenek anak cucu tak tahu apa. Memang tak tahu apa-apa lah. Ikut suka je nak tembak bagi kan. Tengok pergi duduk atas kepala anak dia. Tak marah ke bapak. Kali dia pulang baru tahu itu di antaranya. Sebab Nabi suruh azan. Tak ada orang kata dia ni gila. Kan masuk-masuk kebun tu azan. Tak. Sebenarnya itu adalah permulaan salam menaikkan syahadah kepada penghuni kebun tu yang kita ni orang Islam. Berbanggalah pohon-pohon. Kalau ada pokok durian, pokok manggis, pokok langsat. Kalau ada pokok-pokok sayuran. Berbanggalah mereka, tuan aku orang Islam. Bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berjawab, dia pun pekatlah sambut jawab. Itu yang Nabi sebut di sini lah. Mereka saksi baginya pada hari kiamat nanti. Sampai kiamat, dia bawa balik. Dia bawa balik kepada Allah Ta'ala. Bersaksikan bahawa tuan aku ni Muslim. Apabila dia menyantuni kami bermula dengan
azan. Bagi tahu, isytiharkan dia ni Muslim. Begitu juga dengan jin-jin yang ada di tanah tu, nah. Pokok-pokok dia, buah-buah dia, subhanallah. Betapa besar, betapa rahmatnya kalimah-kalimah azan ini. Jikalau kita alunkan pada yang tenang, bertambah tenang. Kalau yang bahagia, bertambah bahagia. Kalau yang sukar, boleh dipermudahkan. Sebab tu kalau kata hujan yang begitu lebat, menyebabkan banjir. Nah, kita dengar azan, orang pakai azan untuk menenangkan ribut. Nah, kalau kata rumah terbakar, no? Rumah terbakar yang dapat kita saksikan satu ketika dahulu, Mahat Tahfiz yang terbakar, no? Dengar nah, dalam kejauhan yang orang duk pakai ambil rakaman tu, budak-budak tu pakai azan. Walaupun mereka mati dalam berdakapan tu, tapi ada azan dilaungkan. Siapa? Nak menenangkan api yang sedang marak. Sebenarnya makhluk-makhluk Allah ni begitu malu apabila mendengar kalimah azan dialunkan. No? Dilaungkan kalimah azan, makhluk-makhluk yang sedang mengganas ini akan cepat mereda. Dia pun malu dengar. Maka malulah kita manusia kalau kita dengar azan tapi tak rasa apa-apa. Malu. Ada yang dengar azan mesti terus bergelak ketawa seronok. Tak ada nak rasa tanggungjawab. Dah masuk waktu. Nak kena sembahyang. Walaupun kita dalam sembang, tapi hati dah tak seronok dah. Azan dah tu. Jadi kita sembahyang. Nak sembahyang lah, tak faham pilu. Tapi walaupun boleh sembang, namun hati dah jadi tak keruan. Sebab apa? Allah dah panggil. Allah dah panggil nak kena pergi buat. Lambat-lambat macam mana pun nak kena pergi buat dahulu. Dengan sebab apa? Dengar kalimah azan tu. Itu di antara kebesaran yang terkandung dalam kalimah azan. Kalau orang kena rasuk, kalau orang sedang keadaan marah yang sangat-sangat, nah, azan kat dia. Orang tengah marah, bila azan telinga dia. Nah? Tahulah apa nak kena. Tak apalah, saya dia dengar kalimah-kalimah Allah tu. Kita tengok nah, waktu kita dilahirkan ke muka bumi ni, nah. Kalimah awal sampai ke lubang telinga kita. Kita tengok baby-baby kalau yang tengah menangis, azan di telinga dia, dia akan berhenti sat. Selalulah kalau hak yang sawan tangis tu jenuh kita kena azan, tak berhenti-henti lah pula. Itu di antara penawar yang Rasulullah bagi kepada Sa'id Al-Khudri, menyatakan betapa ampuhnya, hebatnya kalimah-kalimah azan yang dilaungkan itu menyebabkan makhluk-makhluk yang berada pada ketika itu akan menjadi lebih tenang daripada sifatnya. Kalau sifat api itu membakar, apabila dia mendengar kalimah azan, dia akan lebih tenang. Api itu pun nampak tak marah. Begitu juga dengan ayam. Begitu juga dengan ributnya. Bunyi ribut yang terlampau mengganas sampai bau terbang bumbung-bumbung. Kan? Tumbang pokok-pokok. Habis harta benda. Orang nanti azan. Tak lagi tu. Alhamdulillah nah. Tenang kembali perlahan-perlahan. Rupanya makhluk ni malu sangat. Malu sangat. Macam benda ni pernah sering kalilah saya praktiskan kalau waktu hujan begitu lebat, ayak naik. Tengok semakin mudarat ayak naik. Selalu saya akan beritahu pada anak saya, azan saat. Dia azan. Lepas azan tu hujan yang menggila tu akan perlahan-perlahan berhenti. Masya Allah. Kuasa Allah. Yakin pada Allah. Sebut kalimah dia dengan sekuat hati. Sebab tu Rasulullah kata, angkatlah suaramu. Angkat suara ni, tinggikan suaramu ketika azan. Keluarkan, kalau macam kata, lontaran suara tu, buat pula pakai biwang. Tak sedap pun tak apa. Bukan dia nak dengar merdu ke tak merdu ke. Yang penting isi kandungan yang berada di dalam kalimah-kalimah azan itu yang menyebabkan makhluk-makhluk sama ada jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya merasa malu. Malu kepada Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi SAW. Man azana thnatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Barang siapa bang 12 tahun, nescaya wajib baginya syurga. Siapa yang jadi Tok Bilal?
siapa yang jadi tukang azan lama dah, dia kata 12 tahun dah duk jadi tukang azan. Apa pun tak dapat, mereka tak bagi apa. Tak apa, mereka tak bagi. Allah nak bagi syurga. Nah, hidup azan, duk bang sajalah daripada suara nyaring sampai suara serak. Daripada nafas panjang-panjang sampailah pendek-pendek. Apa pun mereka tak bagi, mai pun mereka dah sorang-sorang je. Pun tak apa. Siapa bagi? Allah bagi. Janji Rasulullah itu benar. Yang mana Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata, wajabat lahul jannah. Wajib baginya syurga. Sampai ke tahap wajib itu maksudnya tak dapat tidak. Itu anugerah. Gaji yang Allah Ta'ala nak bagi. 12 tahun berkhidmat sebagai Bilal. Di mana-mana tempat, tak kira lah surau ke masjid ke pondok dan sebagainya. Tapi 12 tahun lah kata dia berkhidmat. Allah nak bagi syurga. Bukan 12 tahun harga syurga tu. Selama-lamanya. Selama bila? Selama-lamanya. Sebab yang hidup di dalam syurga ini tak mati sampai bila-bila. Kerja tak lama mana no. Kerja 12 tahun je. Tapi si Allah dapat. Kalau kita kerja 12 tahun, kita kata, banyak duit dia EPF hang, kawan-kawan tanya. Tak banyak, kerja 12 tahun saja, potong sikit-sikit. Subhanallah, berkhidmatlah dengan Allah. Berkhidmatlah dengan Allah. Allah nak bagi imbuhan kenikmatan sepanjang-panjang hidup di akhirat. Kenapa sepanjang-panjang? Sebab tak mati sampai bila-bila dah. Ni pencen kalau dapat, mati habis. Itu imbuhan dunia. Tapi imbuhan Allah Ta'ala tiada bertepi, tiada berpenghujung, bahkan kekal selama-lamanya. Selama mana? Khidmat 12 tahun dia kata di sini. Allah kata, Rasulullah kata, wajabat lahul jannah. Wajib baginya syurga. Kita pula orang perempuan. Aku ni nak azan tang mana? Tu azan saya bagi tahu minggu lalu. Kita tidak ada kemampuan di dalam ibadah ini. Tak usahlah saat lagi yang geram sangat. Masjid ni tak ada orang, tak ada jemaah. Mainlah kami pergi azan. Jangan nak dapat syurga jadi neraka terus. Janganlah kakak-kakak, adik-adikku sekalian. Tak apalah, suara kami sedap sikit. Jangan. Sedap lagu mana pun kita tak diiktiraf. Kan? Jadi macam mana kita dapat pahala ni? Latihlah orang rumah kita ke, anak murid kita ke. Ajak dia suruh azan. Daripada ajar kita itu, daripada saranan kita tu, daripada tunjuk ajar kita itu, menyebabkan dia menjadi seorang muazzin. Pahala berterusan macam mana dia dapat, macam itulah orang yang suruh dia tu dapat. Sama banyak, tak kurang sikit pun. Allah kan kaya. Okey. Kemudian dan sabda Nabi SAW lagi, man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bang bagi 5 sembahyang, padahal percaya dengan bahawasanya bang itu daripada pekerjaan syarak dan mengkira-kirakan pahalanya pada Allah, diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Ini lagi kata Nabi SAW. Siapa yang azan pada 5 sembahyang, pada 5 waktu sembahyang, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, 5 waktu. Sehari dia azan itu. Dia tahu, dia tahu, dia yakin bahawasanya yang dia lakukan itu adalah satu syariat, satu syiar Islam, satu syariat Islam. Syariat itu yang diperundangkan, syiar itu adalah lambang. Lambang Islam untuk melakukan solat ialah dia mulakan dengan azan terlebih dahulu. Syariat itu adalah hukum yang telah pun diturunkan. Setiap kali masuk waktu, kena ada azan. Kalau tak ada azan, kita duduk tunggu. Walaupun dalam rumah ada kelengkapan radio dan sebagainya, kalau kata kita tak dengar azan, yang biasa dengar lah, dia akan tunggu. Kan kadang-kadang tu orang yang biasa dengar azan, dia nak buka puasa. Walaupun radio dia dah azan, telefon dia dah azan, tapi dia tak membuka lagi. Dia nak tunggu sampai dengar di masjid atau di surau tu azan.
Ni orang lain pakai makan. Makanlah aku selagi tak dengar di surau tu azan, aku takkan makan. Ada yang macam tu sampai tahap tu lah. Kena kawan tu, dia kata, makanlah mak. Mak saya, ayah saya dulu macam tu lah. Makanlah, tak apa kan. Ni radio dah azan. Tak apa dengar. Kawan tu pun dia minum dulu. Kita habak baru dia azan. Tak apalah, baby. Dia minum dulu. Selagi tak dengar, dia takkan puas hati. Dah. Kerana apa? Ini satu syariat. Bila azan disyariatkan, maka laungkanlah. Ini satu perundangan, itu syariat. Syiarnya lambang. Menunjukkan orang Islam cara beribadah lain. Lain. Kita tak bunyi loceng, kita tak tiup terompet, kita tak pasang api dan sebagainya. Tetapi kita orang panggil. Hayya 'alas salah. Marilah sembahyang. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Orang yang sembahyang itu orang yang berjaya. Itu yang dia nak sampaikan. Orang yang bersolat itu adalah orang yang berjaya. Nak jadi berjaya macam mana? Kena bersolat. Nak bersolat macam mana? Kena besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena iktirafkan Muhammad sebagai Rasulnya. Baru orang nak boleh sembahyang. Jadi itulah kata-kata yang selalu dilaungkan. Maka kata Nabi, kalau kata boleh buat 5 kali. Sehari itu dapat 5 waktu sembahyang. Dia dapat azan. Pahalanya tanpa mengkira-kira pahala. Dia tahu pahala dia tapi dia tak kira lah. Ni dapat 5. Saat lagi Zuhur dapat 5. Tak kira. Kembali pada Allah. Hasbi Allah. Wahtisaban. Allah Ta'ala kata tak terhitung banyaknya pahala tu. Wahtisaban. Dia kata tak kira punya banyak pahalanya. Dan dighufiralahu. Diampunkan baginya. Ma taqaddama min zambi. Dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa-dosa yang terdahulu diampunkan kerana azan 5 waktu solat sahaja. Betapa besarnya pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang azan. Muazzin ni pahala besar. Sebab itulah kenapa Bilal bin Rabah mendapat pahala yang begitu tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi sahabat yang paling dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di atas khidmat beliau sebagai orang yang tukang azan. Besar pahala dia. Jawatan tertinggi ni kalau kita tengok masuk masjid, kita akan tengok depan tu sudut imam nombor 1, imam nombor 2 kan. Kemudian baru dia letak Bilal. Bilal tu nampak macam level bawah sikit. Sebenarnya besar. Besar peranan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Maka satu lagi hadisnya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bang 5 sembahyang itu sama ada di dalam sehari semalam atau di dalam beberapa hari yang bercerai-cerai. Maksud 5 waktu yang Nabi sebut tadi sama ada dia direct terus daripada subuh dia jadi Bilal sampai Isya, menjadikan jumlah 5. Ataupun hari ini dia subuh, esok Zuhur saja, lusa Asar saja, tulat Maghrib saja, dan seterusnya 5 hari yang bercerai-cerai ataupun jarang-jarang. Itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia ampunkan dosanya yang telah terdahulu. Walaupun 5 waktu secara berturut-turut atau 5 waktu secara bercerai-cerai. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri, as-syahidu wal mu'adhdhinu wal mutawaffa yaumal jum'ah atau lailatal jum'ah. 3 orang dipeliharakan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada siksa kubur. Siapa dia? Yang pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, tukang bank. Yang ketiga, orang yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Kebesaran, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mati pada 3 tempat ini, iaitu apa dia? Terlepas daripada siksa kubur. Pertama, orang yang mati syahid.
Orang yang mati syahid, kita tahu sekejap lagi dia akan huraikan satu persatu mati syahid. Yang kedua, tukang azan. Tak kira lah Tok Bilal mana-mana pun. Yang ketiga, orang yang mati pada hari Jumaat dan pada malamnya. Maksud dia, sama ada dia mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Bila kau dipanggil malam Jumaat? Hari Khamis. Selepas gelincir matahari masuk waktu asar hari Khamis, itu sudah disebut sebagai malam Jumaat. Hari Khamis masuk waktu asar itu sudah disebut sebagai malam Jumaat. Sampai bila? Sampai hari Jumaat terbenam matahari waktu maghrib. Hari Jumaat masuk waktu maghrib, habis dah Jumaatnya. Bukan hari Jumaat malam satu, itu tak dipanggil malam Jumaat dah. Itu dipanggil malam satu. Tapi hari Khamis malam Jumaat, itu malam Jumaat. Hari Jumaat itu sepanjang siang. Jadi, di antara anugerah Allah, Jumaat yang paling panjang, kerana dia bermula daripada asar pada hari Khamis. Dan dia berakhir adalah pada maghrib pada petang Jumaat. Panjanglah. Panjang tempoh dia. Sebab Allah Ta'ala yang Maha Pemurah itu nak memberi kurniaan syafaat. Itu terlepas daripada siksa kubur untuk sesiapa yang meninggal pada hari Jumaat ataupun pada malamnya. Okey, kita tengok. Yang dikatakan orang yang mati syahid, syahid macam mana? Syahid akhirat, syahid dunia, akhirat ataupun syahid dunia. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membahagikan syahid itu kepada 3 bahagian. Pertama, disebut sebagai syahid akhirat sahaja. Yang kedua, disebut sebagai syahid dunia sahaja. Yang ketiga, syahid dunia akhirat. Ada 3 kategori syahid. Kita tengok. Dan dikehendaki dengan syahid itu syahid akhirat jua. Atau syahid dunia dan akhirat. Adapun syahid akhirat jua, maka iaitu seperti orang yang kena bunuh dengan zalim. Dan jikalau zalim pada kelakuan membunuhnya jua, seperti orang yang mustahak dibunuh dia dengan kerat kepala, maka dibunuhnya dengan kerat tengahnya jua. Sebab tu saya kata kitab kuning ni, kalau hang baca seorang tak faham. Apa dia cerita main duk kerat kepala pula. Okey, dia hebat lagi ni. Yang dikatakan syahid akhirat. Syahid akhirat yang dimaksudkan di sini iaitu orang yang mati kena bunuh dengan sebab zalim. Dengan sebab dia dizalimi. Dia dizalimi. Dia difitnah. Dia dituduh ataupun dia tak buat salah apa-apa. Orang main bunuh dia. Ataupun mungkin peluru sesat dia lalu kat situ. Itu yang dizalimi. Bukan dengan dia pergi bunuh dia tidak. Ataupun di sini disebut orang yang seperti orang yang jikalau zalim pada kelakuan membunuhnya jua. Maksud dia qisas. Walaupun dia bunuh orang, hari itu dia kena dibalas bunuh. Dia qisaskan, dijatuhkan hukuman bunuh balas. Katalah dalam hayat tu, dia bunuh orang tu dengan dikerat kepala. Mati kawan tu. Apabila dibicarakan hukum-hukum hudud, maka sabit kesalahan dia dijatuhkan hukuman bunuh balas. Dengan macam mana cara yang dia buat. Kalau dia potong kepala kawan tu, kepala dia pun kena kerat juga. Macam tu juga. Jadi dia juga dinamakan sebagai syahid akhirat. Sebab itulah kenapa Allah Ta'ala suruh jalankan hukum hudud. Sebab Allah Ta'ala nak balas syurga kepada penerima hudud tu. Untuk dihapuskan dosa-dosanya. Tapi itulah kata Islam tu bukanlah dia sewenang-wenangnya nak tangkap orang tu, nak bunuh, nak potong jari, nak potong kepala sebenarnya. Selepas habis dibicarakan, didatangkan saksi. Dan orang yang dibalas bunuh itu juga dikira syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Terlepas daripada siksaan kubur. Seperti mana yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang tu kena balas bunuh. Okey, satu lagi. Penzina lah. Lelaki dan perempuan yang telah berumah tangga. Melakukan zina. Hukumnya mereka itu disebat 100 rotan. Dalam sebatan itu, mereka mati dengan sebab sebatan tersebut. Maka mati mereka itu dianggap sebagai syahid akhirat. Walaupun sebab musabak daripada rotan tu sebab mereka buat maksiat.
Tapi oleh kerana hukum qisas, hukum hudud yang diterima oleh mereka menyebabkan mereka masuk syurga dan terlepas daripada siksa kubur. Dianggap sebagai syahid akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala sudah datangkan hukum hudud. Kerana Allah Ta'ala ni pemurah. Dia nak bagi syurga. Lepas tu kita yang tak tahu apa ni, no, bangkang. Orang nak bagi syurga kot, nah. Sakit di dunia ni sat. Akan terhenti apabila kita mati. Sedangkan sakit akhirat, sakit selama-lamanya. Takkan berhenti kerana tidak ada kematian. Dan dia kata, lagi yang disebut sebagai syahid akhirat, orang mati tenggelam air. Mati lemas. Orang yang mati lemah. Dia kata, sekalipun kita tengok nanti. Dan jikalau derhaka padanya dengan sebab minum arak sekalipun. Subhanallah. Kalau dia derhaka, sekalipun dia minum arak, dia mabuk-mabuk, dia jatuh dalam air, dia mati. Dia dianggap sebagai mati lemas. Dapat syahid akhirat. Kena dapat dekat orang yang kaki minum. Tak apa. Nak mati, mati dalam air. Dan bersalahan orang yang tenggelam air dengan menjalankan perahunya pada waktu bergerak angin besar. Maka ia tu bukan syahid. Yang ni pula bukan dia. Dah nampak dah ribut angin mai air dah. Dah makin kuat, makin banyak. Hang nak pergi masuk juga. Hang nak pergi bawa perahu juga. Nak berlayar di lautan yang sedang bergelora. Lainlah kalau masa dia mula-mula nak berlayar tu, laut tenang. Tiba-tiba di tengah lautan, terus dipukul ribut. Ni tak. Bola-bola dia nampak ribut. Tak apa, mati syahid. Tanduk tu juga. Tak boleh. Kalau macam tu mati kata. Dia tak dinamakan mati syahid. Di sini disebut sebab dia tahu dah. Ribut domai pasal apa. Handuk pergi juga. Dan orang mati dengan sebab runtuh rumah. Ditimpa rumah. Tanah runtuh. Rumah timpa dia. Ataupun dia duduk dalam rumah dia. Tiba-tiba rumah tu roboh. Timpa dia mati. Ataupun terbakar. Mati terbakar. Itu juga disebut sebagai syahid akhirat. Dan orang mati di dalam dagang. Okey, apa dia mati dalam dagang ni? Tulislah sikit. Musafir. Apa maksud dagang ni? Saya duduk kata orang duduk pergi berniaga pula. Musafir. Kan dagang Pak Malau dagang. Dagang hamba mengkuang layu. Kan? Dagang ni apa maksud dia? Dagang itu maksud dia musafir. Orang yang mati dalam musafir. Dan jikalau derhaka dengan dagangnya sekalipun. Seperti sahaya yang lari daripada penghulunya. Sahaya ni maksud dia hamba perempuan yang lari daripada penghulunya. Dan perempuan yang derhaka pada lakinya. Itu dia. Okey, baik. Kita tengoklah satu-satu dulu. Orang yang dalam berdagang, dalam bermusafir, dia mati. Tak kira lah dalam perjalanan ke mana-mana pun, dia mati dalam perjalanan. Sekalipun perjalanan dia itu berbentuk penderhakaan. Umpamanya, seorang sahaya ni hamba, lari daripada tuan dia. Kenapa? Sebab tuan dia buat zalim kat dia. Dia tak tahan duduk dah. Dia lari. Maka dia mati dalam pelarian dia tu. Mati itu dianggap sebagai syahid akhirat. Seorang isteri lari daripada rumah. Dia dianggap sebagai derhaka. Kerana apa? Dia tak boleh duduk dengan suami. Suami dia tu zalim. Dengan syarat suami tu zalim. Ni suami dia elok-elok anak lari tinggal. Tak apa mati syahid. Itu bukanlah dah. Dia kena mengaji pergi habis-habis baru boleh baca hadis ni dah. Saat lagi, dialah kita kat lari. Tak pernah duduk dengan dia. Dapat syahid kot jalan. Tak. Tengok kepada keadaan suami. Dapat abang syahid. Merepek. Okey. Kata dia duduk dengan suami tak tahan lah. Dengan mulut lidah suami tu pun jahat. Selalu mendera. Mendera apa? Mental terdera lah. Kalau mulut dia tak habis cakap. Mencarut, maki, hamun. Bukan sekadar maki perempuan tu. Maki sampai keturunan apa. Adik-beradik macam ni lah. Ni keturunan apa. Tak boleh duduk lah sangat-sangat duk kena maki macam tu. Penderaan mental. Tak tahan, sabar lah nak lari. Lari takdir Allah Ta'ala meretuh dengan pokok nyok ke, mati.
Lari tu memang bersifat penderakaan sebab dia keluar daripada rumah tanpa izin suami dia. Namun dikira syahid. Dikira syahid di sisi Allah sebab dia bukan lari dengan saja-saja. Begitu juga hamba saya ni, tuan dia seksa dia sangat. Bagi dia kerja berat yang teruk. Walaupun dia tak boleh lari, tapi dia lari sebab tak tahan dengan penyiksaan yang begitu hebat, maka dia lari. Dan dia mati dalam pelariannya itu, maka mati itu dianggap sebagai mati syahid. Ini disebut syahid akhirat. Apa dia beza syahid akhirat, syahid dunia, syahid dunia akhirat ni? Syahid akhirat ni dimandikan, dikapankan seperti biasa. Manusia tak nampak, Allah Ta'ala tahu. Itu syahid akhirat. Orang tak nampak, tapi Allah tahu. Dan Allah bagi tahu. Dia tetap dimandikan, disembahyangkan, dikafankan. Seperti orang biasa. Seperti biasa juga. Dan orang menuntut ilmu. Dan jika mati atas hamparannya sekalipun, syahid juga. Orang yang menuntut ilmu, menuntut di jalan Allah. Subhanallah. Menuntut ilmu ni termasuklah orang muslimah duk rajin menuntut ilmu. Itu di antara yang disebut sebagai syahid. Sekalipun mati di hamparan, mati atas tempat tidur dah. Bukan mati tengah duk baca kitab. Bukan mati tengah duk bawa kitab nak pergi mengaji. Bukan mati tengah-tengah duduk baca Quran dah. Tapi dia di dalam suasana menuntut ilmu. Ataupun saya ingat lagi guru saya cerita beli dah kitab. Nak baca dah kitab tu, tapi tak baca lagi. Beli dah kitab. Tak, dia kata minggu depan kita mula kitab baru. Dia pun beli dah, duduk seronok lah nak buka. Macam kita lah kalau beli kitab baru ni rasa seronok, teruja sangat. Nak buka kitab baru tu baca. Dalam penantian maksudnya bukan ada dalam majlis ilmu. Dalam penantian. Nak belajar. Mati. Tak ada nak baca kitab dia tu. Bukan dia nak baca pun, dia nak menuntut ilmu. Maka kematian itu dianggap sebagai mati syahid. Syahid sekalipun di hamparannya. Di atas tempat tidur. Hamparan di sini, bolehlah sikit kat situ. Atas tempat tidur. Saya kata hamparan ni sejadah ke apa ke. Mati di tempat tidur sekalipun, ianya tetap dikira sebagai syahid juga. Syahid itu syahid apa? Syahid akhirat. Dan orang mati sakit perut. Sakit perut ni apa juga jenis sakit yang ada dalam perut. Kanser usus. Atau ada perempuan yang period bila nak mai kan, senggugut melampau hingga menyebabkan kematian. Ataupun appendix dia kepecah, dia mati. Apa juga jenis penyakit yang berpunca daripada dalam perut. Angin ke kan, dulu orang sebut angin medu tu kan. Orang yang mati sakit sedemikian itu di antara yang disebut sebagai syahid akhirat. Termasuklah sakit jantung, sakit buah pinggang dan segala macam yang berada di dalam perut. Buah pinggang kata duduk di pinggang, duduk dalam perut juga. Itu semua kategori dalam perut. Itu juga disebut sebagai orang yang mati syahid. Dan orang mati dengan sebab ta'un. Dan jikalau pada yang lain masa pada ta'un sekalipun, atau mati dengan penyakit yang lain daripada ta'un, tetapi di dalam masa ta'un atau kemudian daripada masa ta'un, kira-kira sabar ia mengkira-kirakan pahalanya pada sisi Allah Ta'ala. Okey, mati ta'un. Mati ta'un ini boleh kita sama artikan, boleh kita kiaskan dengan penyakit COVID hari ini. Itu sejenis penyakit yang berjangkit, mudah tersebar melalui angin dah. Tak payah orang bawa, tak payah duk pergi salam sentuh dengan siapa pun, tak jumpa siapa pun kena, jumpa pun tak kena. Itu terpulang yang Allah Ta'ala nantak. Macam itulah juga cerita ta'un zaman Rasulullah tu, sebab tu Rasulullah kata, kalaulah di tempat kita ada penyakit itu, tak usah duk lari pergi ke mana dah. Kalau nak kena, dia kena. Tak kena, dia tak kena. Tapi kalau hang nak lari juga, dia henti hambat hang. Tapi kalau dalam negara tu yang ada, hang jangan duk bercari. Negara hang tak ada. Negara sebelah ada, jangan duk bercari. Tapi kalau negara hang memang tak ada, jangan duk pergi lari negara lain. Ini di antara pesanan Nabi SAW dalam hadis yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram berkenaan dengan penyakit ta'un ni. Yang mana orang yang mati dengan sebab ta'un,
atau yang sama waktu dengannya. Maksud dia dalam masa ta'un. Yang macam penyakit ta'un. Sakit yang berjangkit dan sebagainya. Kuman yang merebak, cirit-birit dan sebagainya. Itu di antara penyakit ta'un. Dan yang sama waktu dengannya lah. Maka ianya dikira sebagai mati syahid. Sekalipun dia tak kena sakit COVID, tapi dia mati dalam tempoh musim COVID tengah mengganas. Dia demam. Dia kata, COVID ke? Tak, demam. Demam saja. Cek tak ada. Tapi mati. Tetap dikira sebagai syahid akhirat. Sekira-kira ia sabar. Mengkirakan pahalanya pada Allah Ta'ala. Sabar dengan setiap ujian yang Allah Ta'ala bagi. Sakit, awak tak sakit siapa tak kena dia tak tahu. Siapa kena dia tahu sakit pada setiap bahagian sendi. Sendi-sendi ni sakit. Kepala rasa macam nak pecah. Lutut rasa tak boleh nak berdiri lama. Nak berjalan tak boleh. Suara tak ada. Kan? Batuk macam nak pecah dada-dada. Sabar. Walaupun sakit. Tahu ini ujian Allah Ta'ala. Takdirnya mati. Dalam tempoh sabar. Sebab apa? Sebab tahu pahala Allah Ta'ala lebih besar atas kurniaan sedikit kesakitan ini. Mati. Yang kata dia COVID ke? Tak. Bukan COVID. Dia demam biasa saja. Tetap mati. Dapat pahala. Sebab dia mati di dalam musim COVID dia. Sedang menular. Tu kata Allah punya pemurah. Nak bagi rezeki dekat kita. Haitsu la yahtasib wa yarzuquh min haitsu la yahtasib. Hanya yang terpilih saja yang dia bagi. Kalau yang dia tak pilih itu kita kata, mujur aku tak kena. Orang semua pakai kena mujur, aku tak kena. Dosa lah dia mujur sangat. Dosa banyak sangat kot. Kalau Allah Ta'ala tak kifaratkan melalui sakit-sakit, bertimbullah dosa kita. Jadi bila Allah Ta'ala kifaratkan melalui rasa sakit itu, Alhamdulillah. Di antara berbilion-bilion manusia, Allah pilih aku untuk ambil sakit ni. Sebab Allah sayang dekat aku. Terus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala ujian yang menimpa. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Dan setengah daripada syahid akhirat dia nak cerita tentang syahid akhirat lagi satu okey, wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya tak? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Kak Ana silakan. Kak Ana ada dua soalan. Satu Kak Ana nak tanya, apakah yang dimaksud dengan hikmah yang tersembunyi di sebalik ujian? Okey. Hikmah yang tersembunyi di sebalik ujian. Okey, teruskan. Macam kita masuk hutan kan, kita tak azan. Boleh tak kita baca Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Mohon pencerahan Ustazah. Okey, baik. Terima kasih Kak Ana. Pertama sekali, apakah maksud? Orang selalu kata, kalau kita kena ujian, orang selalu kata ada hikmah yang tersembunyi. Maksud dia, setiap sesuatu musibah yang menimpa diri kita ni, dia ada satu hikmah, satu rahsia kebaikan yang Allah Ta'ala simpan di belakangnya yang kita tak tahu. Sebab kita bukan kasyaf. Kita tak tahu, tapi ada kebaikannya. Kita sentiasa bersangka baik. Apa yang menerima kepada kita hari ini, ada sebabnya. Okey, saya nak cerita di dalam satu peristiwa. Dia nak pergi musafir. Dia dah sampai di terminal kapal terbang. Dia naik kapal terbang. Tiba-tiba, dia duduk beratur, tengok-tengok, pasport dia tak ada bawa. Dia kata dia bawa. Dia cari tak jumpa pasport dia tu. Lepas tu dia kata dia tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi dengan sebab pasport dia tak ada. Suruh balik. Dia balik main ke rumah cari tak jumpa. Maka berlepaslah kapal terbang tu. Dia tak boleh pergi. Dia nak kena pergi buat lain pula pasport. Memanglah pasport antarabangsa ni kalau nak buat lain, banyak cerita. Dalam masa sehari tak boleh nak habis. Tiket dia dah tak dapat dah bernawir dah. Dia tak boleh nak berlepas. Tiba-tiba selepas 6 jam perjalanan kapal terbang tu meletup. Meletup di angkasa. Menyebabkan
kematian seluruh penumpang dan anak kapal. Mati habis. Okey. Mula-mula yang dia tak boleh terbang ni, hati dia memang hancur lebur. Tiket dia dah beli, dia dah siap dah semua, dia dah beratur nak masuk je tengah, tapi dia tak boleh. Dengan sebab dia tak ada pasport dia. Dia tak boleh lepas. Berduka cita lah, susah lah nak kena balik, nak kena buat. Awak lah payah sangat. Kenapalah aku diuji, orang semua boleh pergi, aku tak boleh. Itulah yang dimaksudkan hikmah yang tersembunyi. Kalau hampir meletup sama mati. Tapi Allah Ta'ala simpan hang, sayang hang. Itu dikatakan rahsia Allah. Di sebalik musibah yang dia bagi kepada kita, ada satu rahsia yang amat besar. Bila dengar, muncul aku tak pergi. Alhamdulillah, baru nak Alhamdulillah. Sebenarnya awal-awal lagi, itu kata kita dalam keadaan Alhamdulillah yang ala kulli hal. Pujilah Allah dalam segala hal. Seronok pun Alhamdulillah. Tak seronok pun Alhamdulillah. Apa dia anda Alhamdulillah. Suka kat aku ditimpa musibah. Taklah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada pasal Allah Ta'ala buat begitu. Ada hikmah yang tersembunyi di sebalik apa yang berlaku. Itu yang pertama. Yang keduanya. Kalau kata kita masuk kebun. Kita tak azan. Boleh tak kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya boleh. Perkataan ini diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila kamu hendak memulakan perjalanan. Okey, masuk kebun itu memulakan perjalanan untuk masuk dalam ruangan kebun tu. Boleh. Satu lafaz penyerahan, satu lafaz tawakal dengan nama Allah. Aku bertawakal, aku serahkan kepadamu. Jadi boleh. Boleh dibacakan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah atas pencerahan. InsyaAllah, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarima. Dia tanya macam seorang perempuan dia macam duduk belajar macam ni lah, macam kita ni. Tiba-tiba macam ada suami dia tegur. Belajar apalah tak habis-habis kan. Banyak sangat. Tiba-tiba dalam duduk belajar dia meninggal. Dia tu syahid atau neraka lagi. Okey. Baik. Terima kasih Kak Sarima. Seorang isteri sedang belajar. Suami dia rimah. Belajar apalah, mak ni tak habis-habis. Marah si suami. Kalau dia boleh ajak, tak apalah ni. Dia tak suruh dia mengajak. Tak boleh. Isteri dia kena cari. Sekarang ni Alhamdulillah. Dalam tempoh suami dia duduk marah sangat, dia duduk belajar. Dia meninggal. Adakah dia mati dalam kemurkaan? Tak. Dengan sebab apa? Sebab suami tak boleh ajak. Suami tu wajib cari orang suruh ajar isteri dia. Sepatutnya seorang suami apabila dia tak boleh mengajar isteri dia fardu ain mengenal Allah dan juga mengenal Rasul, dia wajib upah seorang guru mai ke rumah ajak. Kalau dia tak mampu nak upah, dia kena hantar isteri dia pergi belajar. Ni dahlah dia tak boleh ajak. Dia tak suka pula isteri dia belajar. Kalaulah isteri dia tetap mengingkari, terus belajar, mati dalam tempoh tu, maka ia dinamakan mati syahid juga. Macam dalam cerita yang kita baca tadi, lari daripada laki dia. Dengan sebab zalim lah. Allah Ta'ala suruh ajaklah isteri kamu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal sifat-sifat mazmumah dan mahmudah, mengenal yang haram dan yang halal. Dah tak boleh mengajar, tak bagi dia belajar. Kalau dia mati, bukan mati dalam penderhakaan, tapi mati itu dinamakan syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Wallahu'alam. Terima kasih Kak. Terima kasih Ustazah. Bukan suami saya lah. Aku belajar. Okey. Saja tanya lah. Saja tanya. Ya betul. Mewakili sahabat-sahabat. Sama-sama kasih. Betul. Terima kasih Ustazah. Okey, habis dah no? Kalau habis saya sudah dulu yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Serba kepincangan, serba
susahan dan serba kesukaran. Mohon ampun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.